اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi serta dirahmati Allah sekalian, insya-Allah marilah sama-sama kita mempertekadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangannya. Serta marilah sama-sama juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar diberkati kita di bulan Syaban ini serta dipertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan menjelma tidak lama lagi. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pembacaan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ini. Kita masih dalam bab ke-14 iaitu mengenai perkara halal dan haram. Hari ini kita masuk pada bahagian tingkat halal dan haram. Hendaklah diketahui bahawa segala sesuatu yang haram itu buruk dan keji. Tetapi sebahagian ada yang lebih buruk dan lebih keji lagi daripada yang lainnya. Demikian pula segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus. Tetapi sebahagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus daripada yang lainnya. Bahkan lebih suci serta lebih bersih dan lebih murni daripada yang lainnya. Oleh itu, seseorang yang menghindarkan diri daripada segala benda yang haram, terdapat beberapa keadaan. Ada orang yang takut melakukan perkara yang haram sesuai dengan apa-apa yang telah difatwakan oleh para alim ulama. Ada juga orang yang takut menempuh jalan yang diragui kerana jalan itu mungkin akan membawa mereka kepada jalan yang haram. Bahkan ada pula yang walaupun jelas dan tiada kesambaran lagi tentang kehalalannya, namun masih takut kalau-kalau perkara itu akan membawanya kepada perkara-perkara yang haram. Golongan yang terakhir ini ialah mereka yang meninggalkan sesuatu yang dibolehkan semata-mata kerana takut kepada sesuatu yang dilarang. Ada juga di antara mereka yang bukan hanya sahaja takut melaksanakan sesuatu yang tidak berdosa, tetapi takut kalau-kalau memperolehinya, yakni melaksanakannya, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak didasarkan pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat satu kisah tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Sirim. Beliau meninggalkan wang sebanyak 4,000 dirham untuk seorang rakan kongsinya kerana hatinya berasa kurang selesa dan ragu-ragu. Padahal seluruh alim ulama telah sepakat bahawa perkara itu tidak perlu dilakukan. Ada pula sebahagian orang salaf yang memiliki 100 dirham yang masih disimpan oleh sahabatnya. Setelah wang itu diberikan kepadanya, dia hanya mengambil 99 dirham sahaja. Dia takut menerima 1 dirham lagi sebagai pelengkap jumlah yang patut diterimanya. Sebab khawatir kalau dia menerima sesuatu tambahan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada pula antara mereka yang apabila berniaga selalu sahaja mengurangkan sebiji daripada sukatan yang sebenarnya ketika membeli sesuatu daripada orang lain. Tetapi sentiasa menambah sebiji lagi apabila menjualnya atau menimbangnya untuk orang yang membeli daripadanya. Ada orang yang sentiasa berhati-hati berkaitan apa-apa yang diberikan oleh orang lain, sekalipun hukumnya halal menurut fatwa yang diperolehinya. Hal ini dilakukan semata-mata kerana takut kalau-kalau dengan demikian dia membuka pintu untuk membuat kekurangan dan menganiaya orang lain. Dan dirinya akan biasa menerima kelebihan dan meninggalkan sifat wara'. Malahan ada di antara orang-orang salaf itu yang disebabkan perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan debu yang melekat di dinding rumah yang didiaminya kerana rumah tersebut adalah rumah sewa yang dimiliki oleh orang lain. Pernah diriwayatkan bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada suatu ketika di hadapannya disukat minyak kasturi, yakni wangi,
untuk seluruh kaum muslimin. Beliau menutup hidungnya sehingga tiada sedikit pun daripada bau minyak itu masuk ke dalam lubang hidungnya. Setelah minyak wangi itu dijauhkan dari sisinya, Khalifah Umar Abdul Aziz menjawab persoalan rakan-rakannya dengan mengatakan, "Ya, apakah manfaat minyak yang dapat diambil selain daripada baunya?" Ada antara mereka, yakni kalangan orang salaf, ketika sedang menunggu seseorang yang sedang nazak, setelah sampai waktu malam, orang yang ditunggu itu benar-benar telah kembali ke rahmatullah. Lalu berkata, "Matikan sahaja lampu itu, sebab ahli warisnya lebih berhak memiliki minyak yang ada di dalamnya." Terdapat suatu kejadian pada zaman Rasulullah SAW, iaitu bahawa baginda melihat cucu baginda yang bernama Hasan bin Ali mengambil sebiji buah kurma daripada hasil sedekah atau zakat. Waktu itu Hasan masih kecil lagi. Tiba-tiba baginda SAW bersabda, buang itu. Kurma itu pun dikeluarkan dari mulut Hasan. Abu Bakar As-Siddiq pernah memuntahkan dengan sengaja susu yang diberikan oleh seorang hamba sahayanya, apabila mengetahui bahawa susu tersebut diperolehinya daripada hasil ramalan kepada seseorang. Perkara ini beliau lakukan kerana takut sekiranya tubuh beliau dimasuki sesuatu yang haram atau benda yang haram itu akan menyebabkan tubuhnya menjadi tidak kuat, tetapi kerana mahu menjaga pemakanan yang datangnya daripada sumber yang halal. Pada jelas bahawa beliau meminumnya tanpa mengetahui asal makanan itu dan beliau sebenarnya tidak wajib mengeluarkan makanan tersebut dari dalam perutnya. Namun demikian, mengosongkan perut daripada sesuatu yang busuk adalah termasuk dalam sifat-sifat orang-orang yang sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, yakni alim dan wara'. Secara ringkasnya ialah apabila seseorang itu berhati-hati terhadap dirinya daripada segala sesuatu yang tidak baik, pastilah akan lebih ringan bebannya pada hari kiamat nanti. Timbangan amalan kebaikannya akan mengatasi amalan yang buruk yang dilakukannya. Oleh sebab itu, apabila kita telah mengetahui persoalan-persoalan yang sedemikian ini, hendaklah kita berhati-hati apabila menghadapinya. Bahkan, kalau dapat, hendaklah perkara itu kita jauhi daripada kehidupan kita. Jiwa kita akan sentiasa berhati-hati dan nafsu kita akan terjaga. Tubuh kita akan menyingkirkan dan enggan mengambilnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah kita telah menyentuh sedikit perkara, iaitu mengenai tingkatan halal dan haram yang semoga kita mendapat manfaat dari pembacaan kita sebentar tadi dan dapat kita amalkan. Yang penting, apa jua perbuatan kita, niat kita hendaklah kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan syurga kepada kita di akhirat kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.